Bermula sembahyang 2 hari raya fitrah dan adha itu sunat muakkadah. Mula-mula sekali hukum dia dah. Kita nak tahu hukum sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Aidilfitri dengan Aidil Adha sama saja. Iaitu hukumnya ialah sunat muakkadah, disunatkan dia berjemaah dan seorang diri. Jadi sunat kita berjemaah dan sembahyang seorang diri. Tak sedut kalut lah kita kata kalau kampung kita, masjid kita, tu imam tak buat, kita boleh buat seorang kita. Ataupun kita boleh buat sama-sama dengan keluarga kita. Lepas tu bila kita berjemaah, maka sunat kita baca ketubah. Kamu tengok dalam WhatsApp tu kena juga dia duk baca anak beranak dia. Kalau masjid tak buat semaya raya, kita semaya puak kita. Kita semaya jemaah. Bila semaya jemaah kena ada ketubah. Siapa dia nak baca ketubah? Ayah dia kata, "Mamung lah baca ketubahnya pasal mamung berhidup doa duk ketubahnya." Kita beri dia baca ketubah. Kalau duk ketubah sama, habisnya ketubah. Pakai ayah boleh ketubah juga. Baik. Dan disunatkan berjemaah dan seorang diri. Ini adalah salah satu daripada sembahyang yang disunatkan kita berjemaah. Selain daripada sembahyang tarawih, maka sembahyang raya adalah salah satu daripada sembahyang sunat yang disunatkan kita berjemaah. Dan sunat bagi orang yang musafir dan sahaya dan perempuan. Orang musafir juga sunat. Kita musafir. Musafir berhenti mana-mana, kita naik bas atau kereta api kapal terbang. Sunat juga bagi mereka sembahyang sunat hari raya dan berjemaah. Dan juga bagi orang sahaya juga perempuan sunat. Dahlah buat sembahyang ni sunat pula kita berjemaah. Tetapi tiada sunat berjemaah bagi orang yang haji. Orang buat haji, sibuk kerja haji, maka tidak sunat. Ini raya haji lah. Dan jika tiada ada di Mina sekalipun, walaupun ketika tu jikalau dia tidak berada di Mina sekalipun, ada orang selepas daripada dia melota malam raya tu dia terus balik ke Mekah. Tak ada. Maknanya dia tidak berada di Mina sekalipun. Kalau kira-kiranya masa dia tu boleh tahan nak semaya lah. Mungkin tidak berada di Mina. Dia balik pergi ke Mekah. Dah. Jadi, dan jika tiada ia di Mina sekalipun, orang haji tadi tidak berada di Mina sekalipun. Sebab apa? Kerana masyghul ia dengan pekerjaan haji. Dia ni bersibuk dengan pekerjaan haji. Tak kalau gitu maka sunat ia sembahyang seorang diri juga. Jadi ke mana-mana pun orang haji ini tidak sunat berjemaah. Tidak sunat berjemaah. Sunat dia sembahyang seorang diri saja. Habis bab hukum dah. Kemudian orang tanya kita, masa mana kita nak sembahyang hari raya? Lepas subuh buat selalu ke? Kalau ke mana? Dan waktu keduanya, yakni waktu dua sembahyang hari raya tadi. Waktu keduanya sama ada raya puasa, raya haji sama saja. Daripada naik matahari. Start naik matahari masuk dah. Tetapi sunat ditakhirkan dia hingga naik matahari segala. Kalau kira-kira naik matahari itu sudah pun masuk dah waktu dia, tetapi disunatkan hingga naik matahari segala. Kita katalah ni waktu syuruknya pukul katalah pukul 6.54 syuruk dia. Setengah jam kemudian kita tak pukul kalau kita kira masuk dah waktu dia. Tetapi sunat kita takhirkan dia sehingga naik matahari segala 20 minit ataupun setengah jam selepas tu. Kalau pukul 7 kita kata pukul 7.30 lah. Tu masuknya waktu duha. Maka sunat bagi kita pelewatkan sikit.
kita pelewat sehingga masuk waktu duha. Kalau buat pukul 8, 8.30 tu amal dah tu. Sebab kita duk buat lah ni tu. Raya puasa biasanya kita buat pukul 8. Raya haji kita buat pukul 8. Raya puasa kita buat 8.30. Raya haji kita buat pukul 8. Ada setengah masjid Balasah, supo aja buat. Raya haji, raya puasa pukul 8, 8.30 belakang. Dan berkekalanlah waktunya, waktu semaya air raya tadi hingga gelincir matahari. Panjang waktu dia. Panjang. Sehingga gelincir matahari. Orang minat ke apa ni takbir ke? Ya duk takbir. Siapa kat Zuhur baru dia semaya boleh, tak ada jadi masalah. Kerana waktu dia panjang. Alik pagi tu dia nak pergi mana-mana dulu ke, tak ada apa-apa. Dia tak semaya Jumaat. Dia nak main sore dia kata apa dia pakat keluarga dia tadi. Pagi ni dia tidur rumah dia. Dia nak pergi semaya rumah. Ayah ataupun mak dia di Macam ataupun di Tanah Merah. Lewat sikit lah. Nak maya dia nak pakat. Kita ni adik-beradik ni ada duduk di Wakaf Baru, ada duduk di Pasir Putih, ada macam-macam. Kita pakat jumpa di Tanah Merah. Kita semaya raya. Pukul berapa? Kira-kira agak pukul 11.30 baru dah beri pun adik-beradik. Pukul 11.30 contohnya kita kata dah. Boleh. Sebabnya waktu dia panjang sehingga gelincir matahari. Maka disembahyangnya 2 rakaat. Diniatkan hari raya fitrah ataupun adha. Jadi kita semaya 2 rakaat tu kita niat semaya raya fitrah ataupun semaya raya Aidil Adha. Usalli rak'ataini sunnata Aidil Fitri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya fitrah kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Dan usalli rak'ataini sunnata Aidil Adha lillahi ta'ala. Boleh. Maknanya 2. Maya raya haji dan raya adha, lagi tu niat dia. Sengaja aku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya Aidil Adha kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Maka dia kata sekurang-kurangnya disembahyangkan 2 rakaat seperti sunat wuduk juga. Paling dapat, paling malah kita semaya 2 rakaat seperti sunat wuduk juga. Maknanya Allahu Akbar, baca ayat, baca wajah tu, baca Fatihah, baca ayat lazim, qul ya ayyuhal kafirun ke, rokok. Seperti biasa rokok, i'tidal, sujud, duduk dan sujud pula, bangun pula, baca Fatihah, baca qul Allah, rokok. Maknanya seperti sembahyang sunat wuduk juga. Dan yang akmalnya, yang comelnya, kita ibadat ni nak comel, tak apa-apa kita nak comel belakang. Beli jubah nak jubah comel, beli piyah nak piyah comel, beli kereta nak kereta comel. Semaya tak comel. Tak kena lagi tu dah. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, bahawa ditakbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian daripada membaca doa iftitah. Takbir tu 7 kali tu kemudian daripada membaca doa iftitah. Kemudian daripada membaca a'udzubillah. Maka takbir 7 ini lain daripada takbiratul ihram, maknanya Allahu Akbar. Dia takbir. Dia membaca doa doa iftitah. Wajjahtu wajha lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman hingga akhir. Barulah dia takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maknanya takbir dia tu lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada takbir rakaat. Takbir dia tu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu Allahu Akbar. Takbiratul ihram lama dah. Bagi takbirnya Allahu Akbar. Dia pun takbir. Ni takbir yang pertama. Maka hendaklah diangkatkan 2 tangannya pada tiap-tiap takbir yang 7 itu seperti takbiratul ihram.
Jangan pakai duk gini Allahu Akbar. Ada ke orang tak akak ada. Sunat kita akak Allah. Takbir ni hak mulut kita tu. Allahu Akbar tu. Akak tangan ni panggil raf'ul yadain, mengakak tangan. Allahu Akbar. Takbir saja boleh. Takbir bersama-sama dengan akak tangan. Ada. Dan sunat dibaca antara tiap-tiap dua takbir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kena ingat ada? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni di antara dua takbir. Antara doa iftitah dengan takbir tak baca. Nah, sebab tu amoi ada. Kita habis baca doa iftitah terus kita takbir. Maka tak ada baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar situ. Sebab doa iftitah dengan takbir. Kemudian takbir dengan takbir kita baca, takbir dengan takbir kita baca. Kali habis pula. Takbir dengan Fatihah. Allahu akbar. Nak baca Fatihah. Allahu akbar. Tak baca dah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab itu bukan takbir dengan takbir, itu takbir dengan Fatihah. Bila takbir dengan Fatihah tidak disunatkan membaca doa, tidak disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau gitu kita kira takbir kita 7 kali, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? Ada orang kata 7 kali sama 7 kali. Tak. Takbir 7 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 9 kali. Baru jadi tak? Kalau 7 kali juga nak tak mana sebab itu. Kalau kita baca akhir itu tak sunat adalah sebab bukan takbir dengan takbir. Tetapi takbir dengan Fatihah tidak disunatkan membaca. Jadi takbirnya 7, tasbihnya 6. 9 kali tasbih dia. Dan jika syak ia pada bilangan takbir. Syak berapa? Koya tak koya? Lagu mana kira raya mana ni? Apa ni dibenarkan 20 orang je. Nak pergi mana dulu? Nak pergi mana dulu ni? Kita dengar Menteri Keselamatan Raya. Sekat 20 orang. Tidak dibenarkan perhimpunan ramah. Kalau kereta banyak depan rumah, jaga polis lah. Duk mikir ni nak pergi mana dulu ni. Bila duk mikir tu, lupa. Ataupun jadi syok. Dan jika syok ia pada bilangan takbir. Berapa dah 7 dah kau kodok lagi 9, 7 kan 5 kan 7 kan duk main lagu tu. Hendaklah mengambil dengan yang sedikitnya. Kalau main 7 dengan 7 kena ambil 9. Takbir sekali lagi. Jangan 7 kan 7. Jangan. Kalau 7 kan 7 kan ambil hak 9. Bila ambil 9 tambah satu lagi. Gitu dah. Maka hendaklah mengambil dengan yang sedikitnya. Dan hendaklah ia mengikut imamnya pada barang yang didatangkan dengan takbir. Dan jika kurang ataupun lebih sekalipun. Kita semaya jemaah. Kita semaya kata imam. Terus kata imam. Kita takbir setakat mana tu imam takbir je. Sebab setakat mana yang didatangkan oleh tu imam. Maknanya setakat mana tu imam tu takbir je. Kita kata berasa sepotong cukup lagi. Mana tu imam ni baca Fatihah dah? Apa ada? Tunggu tu imam. Dah tu imam habis dah baca Fatihah. Dah tu imam habis dah takbir. Dia masuk dah baca Fatihah. Tak takbir dah kitanya. Kita mengikut imam sebanyak mana yang didatangkan. Mengikut barang yang didatangkan dia dengan takbir tadi. Setakat mana dia takbir, setakat tu biar kitanya. Jangan kita kata kita tak cukup lagi ni. Tu imam habis dah takbir. Tu imam dia baca Fatihah, kita tak takbir lagi. Berapa dah takbirnya? Badai lah tu imam takbir tu. Cukuplah kitanya. Dia kata tak kira lah. Sama ada jadi kurang ataupun dengan takbir. Dan jika kurang ataupun lebih sekalipun. Tu imam lebih. Kut dia tersebut kata kapal. 8 tu imam takbir. Kut dia. Contoh. Tu imam 9 aja tu imam. 5 aja. Tunggu setakat tu. Tu kata dia ada. Ada pula satu kata ulama pula kata. Dan kata kil yakni wakila ayat waqala ba'duhun. Iaitu kata ulama. Jangan mengikut akan dia pada yang lebihnya.
Oh, kata kil, kata setengah ulama, hak kurang itu tak ada arah lah dia. Hak lebih tak usah turut lah. Tak imam takbir lapar tak usah. Lok ke dia je lah. Tu kata kil dia. Dan kemudian daripada takbir yang tersebut membaca ya a'udzubillah. Ada. Lepas habis takbir tegak, sebelum baca Fatihah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillah. Dan Fatihah. Dan dibaca pada rakaat yang pertama ini surah Qaf. Kalau ingat surah Qaf, baca surah Qaf. Kalau tak ingat surah Qaf, atau sabbihisma rabbikal a'la. Deh. Tak ingat juga sabbih. Ataupun qul ya ayyuhal kafirun. Tiga dia bunyi. Qaf, tak ingat qaf, sabbihi. Tak ingat sabbihi, baca qul ya ayyuhal kafirun. Tak ingat juga, ni tak ada dalam kitab ada. Tak ingat juga senyap. Tak ingat juga senyap. Ada tak ingat nak baca kan boleh? Ada tak ingat. Segala bacaannya baca derah. Allahu Akbar, derah. Kemudian Fatihah derah. Iftitah dengan a'udzubillah tidak apa nama ni, tidak dinyaringkan. Dan takbir pula. Apa tu? Dan takbir pula. Dan takbir pula pada rakaat yang keduanya 5 takbir. Lain daripada takbir qiyam dan takbir rukuk. Supaya juga tadi dah. Takbir yang pertama takbir yang pertama pada rakaat yang pertama tu 7 takbir. Pada rakaat yang kedua pula, sebelum kita membaca Fatihah, maka kita takbir pula 5 kali. Jadi serupa ya di antara, dan diselangkan antara tiap-tiap 2 takbir dengan tasbih yang tersebut. Maknanya disunatkan dia disunatkan dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau sepuluh tak dia kata dia, rakaat pertama takbirnya 7 kali, tasbihnya 6 kali. Sebab kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu antara 2 takbir je. Ni kita naik Allahu akbar, tak ada doa iftitah dah. Ni takbir mula-mula dipanggil takbir intiqala. Ni tak baca lagi. Kita pun Allahu akbar takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Takbir ni hak semaya apa ni, hak takbir hak semaya raya ni. Bukan takbir intiqala dah. Celah tu antara takbir dengan takbir tu disunatkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sehingga akhir 5 takbir dengan Fatihah tidak disunatkan kita baca. Tidak disunatkan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka pada rakaat yang kedua, takbirnya 5, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hanyalah 4 saja. 4 kali je. Serupa. Bagaimana tabesi itu serupa dengan tahun lepas lah. Serupa mak ya gaya dia. Kita tak ubah tahun ni. Semaya gaya tetap serupa juga dengan tahun lepas, dia tahun lepas tahun 2-3 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun sama aja. Kita tak ubah-ubah. Apa nama ni, format semaya raya ni lagu ni ya. Dan kemudian dia kata dibaca a'udzubillah dan Fatihah dan surah iqtarabatis sa'ah. Kalau kita ingat baca iqtarabatis sa'ah. Tak ingat tu baca hal ataka hadithul ghashiyah. Ayat kedua. Tak ingat juga baca qul huwallahu ahad Allahus samad hingga akhir. Tak ingat juga gak? Baca surah lain ataupun bakasnya lah deh. Nak lagu mana dah tak ingat. PKP sebulan, 2 bulan. Nak apa qul huwallahu ahad tak boleh juga. Tak ingat juga nak apa qul huwallahu ahad.
Jadi semayanya baca Fatihah aja, tapi wujud dah. Ya semaya juga ingat Fatihah saja pun. No. Debek benar lah. Nak kau keluar Allah tak ingat, tapi belalah. No, tak ingat. Awak kan ada tak ingat. Semaya pun wujud dah. Dan dinyaringkan segala bacaannya. Segala bacaan Fatihah dan juga ayat lazim tadi dinyaringkan. Dan sunat dibaca, dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang. Jangan tukar, jangan sepengah sembahyang Jumaat. Semaya Jumaat baca khutbah dulu. Semaya raya semaya dulu. Lepas tu baru baca khutbah. Ada orang gila lewat ke? Dia gila lewat. Oh, dia kata mujur, dia kata baru baca khutbah tak semaya lagi. Dah lewat sudah 2 khutbah. Pakak bang belakang salah-salah dia kita tanya tak bila. Bila lagi ubah? Bila lagi ubah ni format semaya ni? Apa jadi tak semaya raya ke kan? Tak bila ayat semaya dah tak ada. Semaya raya dulu, lepas tu baru baca khutbah. Dah tidak orang baca khutbah dulu baru semaya. Ubah bila lagi? Ubah bila lagi? Dia kata. Baik. Dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang. Jika sembahyang berjemaah. Kalau dia sembahyang jemaah enggak, sunat dia baca khutbah. Tapi kalau tak baca khutbah pun tak apa. Dia tak boleh baca. Buat lagu mana? Lah ni senang dalam internet ada. Lah ni dah orang ada WhatsApp khutbah ni pakai ada WhatsApp terbakar dah. Dan sunat diajar oleh imam akan mereka itu hukum fitrah pada khutbah hari raya fitrah. Maknanya di dalam khutbah tu kita rayaklah berkenaan dengan hukum fitrah. Dan ada juga pendapat ulama malam ni yang mengatakan tu imam ajar hukum fitrah ni moleknya hari Jumaat, dalam khutbah hari Jumaat sebelum raya. Sebabnya kalau kita ajar hukum fitrah, orang bayar terah dah. Maya raya kita ajar hukum fitrah, orang bayar fitrah belakang dah. Hak salah baru raya tu ini dah. Jadi dalam kitab ni kata, dan sunat diajar oleh imam akan mereka itu, yakni makmum tadi, hukum fitrah. Fitrah bayar dah. Macam mana kawan? Soalan gitu dah. Tu lo peringat, takut-takut ada lagi orang tak bayar fitrah. Ambo pun rajin juga. Biasa dah 1 tahun tu tak ingat bayar fitrah. Tapi sebelum hari raya tu ingat. Muncul. Jadi dah jumpa dengan Tok Imam. Masa tu tak jadi Tok Imam. Tak ingat. Jadi kita pergi main. Wana tak bayar terus lagi. Betul yang pergi di Terengganu, balik Terengganu, tak ingat baca. Pagi tu nak pergi sembahyang raya tu baru teringat. Tak bayar terus lagi. Ada lagi tu. Ni jalan ni Tok Imam tu peringat ni, takut-takut tak bayar lagi. Tok Imam mahu perjelas keafdalan baca khutbah bila solat sunat Aid dibuat di rumah, bukan di masjid atau di kawasan tanah lapang. Di rumah pun sama ya. Asalkan kita berjemaah. Sembahyang sunat Aid raya ni kita buat sama ada di masjid ataupun di tempat lapang. Kita buat padai ke, kat kita ni buat padai, moga rumah kita ada tak kena buat padai dah, kita buat atas rumah kita. Baca juga untuk kita dan juga anak isteri kita. Sebabnya dalam kitab ni kata baca khutbah tu jika sembahyang berjemaah. Bila berjemaah, makna kita 2 orang, apa salahnya kita baca reka-reka, untuk peringatan keluarga kita. Dan juga tolong peringatkan dan diajar juga oleh imam hukum udhiyah pada khutbah hari raya Adha. Jadi pada hari raya Adha, sunat kita peringat hukum Adha. Sembelih dan sebagainya. Ni kena dah tak? Sebab apa? Sebabnya selepas daripada tugas kita pun nak pergi gerbang. Ada soalan lagi tu. Baik.
Dan mulai pada mula khutbah yang pertama 9 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada khutbah yang pertama. Dan takbir pula pada awal khutbah yang kedua 7 kali. Ni 7 kali yang kedua. Jangan tukar dengan takbir hak dalam semaya. Ni hak luar semaya. Dan ada lagi tu oleh kerana masa kita ni lewat dah. Nah. Jadi raya korban, raya apa namanya, raya Aidil Adha, Aidil Fitri ni kita ada takbir mursal sahaja, kita tidak ada takbir muqayyad. Takbir muqayyadnya kita takbir mengiringi semaya. Jadi untuk raya puasa ni kita tidak ada takbir muqayyad, kita hanya ada takbir mursal. Takbir mursal masuk waktu takbir mursal ini kita bebas lah, kita nak takbir masa mana-mana pun. Masuk waktu takbir mursalnya ialah apabila orang bel maghrib. Tak lama dah, tak apa sejak lagi orang bel maghrib itu kita boleh takbir dah. Sehinggalah takbir semaya raya. Kalau kita semaya Jumaat, tak imam takbir Allahu Akbar, habislah kita takbirnya. Kalau kita semaya sore kita, supaya esok ni tak sabit dengan masjid dah. Kita semaya sore kita, maka kita akan takbir Allahu Akbar tu, maka habislah waktu untuk kita takbir mursal. Jadi yang merasa setakat tu sajalah untuk apa nama ni santai kita petang ni, iaitu berkenaan dengan semaya raya. Dan sunat bagi kita pagi esok kita makan dulu sebelum daripada semaya raya. Sunat kita makan dulu, makan buah tamas sebelum buka puasa. Jangan semaya dulu baru makan. Kita makan dulu. Makan buah tamas, minum air dulu. Kalau awak topak, makan topak dulu. Lepas tu barulah kita semaya. Pasal kita nak membezakan antara hari puasa dengan hari raya. Dan sunat kita berpakaian yang comel lah, walaupun kita raya rumah kita, kita pakai hak comel-comel sikit lah. Dalam koleksi pakaian kita tu, cari hak mana hak terbaru kalau kita tak beli. Ada orang tak beli baju raya ni. Dia kata moga raya rumah beli buat gapo, dia kata. Belah tak beli tak ada apa-apa. Cari mana baju, mana pakaian kita hak yang terbaru di dalam koleksi pakaian kita. Dan merasa hari ni untuk santai kita baca ayat lazim, ambo rasa tak ada, sebab ambo nak baca doa khatam Al-Quran. Sebelum tu ambo nak ucap tahniah lah kepada semua sekali lah yang telah khatam Al-Quran sepanjang Ramadan, terutama sekali grup masjid kampung ambo ni, Masjid Paluh, yang mana telah buat grup ni semenjak daripada PKP lagi, sehinggalah masuk bulan Ramadan kita buat grup Ramadan pula, yang mana setiap hari kita baca satu juzuk. Dari hari ni juzuk yang terakhir lah. Jadi kalau orang baca habis dah tu, maknanya khatam lah dia, orang yang ikuti program tadarus Al-Quran kita melalui grup. Kerana kita tak boleh nak duduk di masjid, kita buat lagu ni kepada semualah ahli-ahli di masjid Mukim Paluh, sama ada dalam grup jemaah Masjid Mukim ataupun dalam pokok jemaah cintai orang Paluh, cintai Paluh, dan grup mari mengaji pentumas Al-Quran. Tu hamba ucap tahniah belakalah kepada mereka yang menyertai. Dan untuk yang duduk dalam grup pentumas Al-Quran tu, ahli jemaah masjid kita ni, kita start habis hari ni, esok kita start selalu untuk untuk siri seterusnya, makna untuk Syawal kita start lalu. Mana malam ni nak baca Quran pula untuk sejuh, tak ada apa. Malam ni pagi esok masa ada luar tu, kita start lalu lah baca Quran. Semoga amalan yang kita buat dah di dalam bulan sepanjang Ramadan kita teruskan, kita berjalan tu dah. Baiklah, kita baca doa khatam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.